اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula iman itu membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenar akan Nabi ini pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia Nabi dengan tiap-tiap sesuatu. Iman ni benar akan Nabi, benar pada tiap-tiap sesuatu yang Nabi kita bawa. Ada apa sesuatu yang Nabi bawa ni? Bayang dia nak perjelaskan lagi nya daripada sesuatu hak Nabi bawa, yang mana iman ni benar hati pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia Nabi dengan tiap-tiap sesuatu. Apa dia tiap-tiap sesuatu ni? Bayang dia nak jelas lagi nya. Tiap-tiap sesuatu yang hati kita benar ni daripada barang yang maklum. Maklum ni yang diketahui. Maklum asalnya bahasa Arab, bahasa kita ni perkara yang diketahui. Barang yang maklum, barang yang diketahui daripada agama. Diketahui maklum ni dengan darurah. Darurah dengan makna mudah. Tak payah fikir banyak, tak payah mengaji banyak, tahu perkara ni perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu iman. Membenar hati. Depan dicerita dan dikendaki dengan membenar hati itu. Apa makna membenar hati? Mengikut hati dan menerima hati akan barang yang tersebut. Akan barang yang tersebut ni, barang yang tersebut mana tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia Nabi dengan dia, ataupun barang yang tersebut ni kita kembali kepada barang yang maklum daripada agama dengan darurah. Itu dia kendaki dengan makna membenar hati, makna hati terima. Hati terima, hati mengaku, hati setuju dengan perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak masuk kepada bahagian agama yang kedua, iaitu iman. Daripada 3 bahagian agama yang terdahulunya Islam, sekarang masuk pembicaraan iman di hadapan yang ketiganya adalah ihsan. Ini bahagian dalam agama. Kemudian didatangkan dia punya takrifan dia, dia punya pengertian dia. Islamnya apa, imannya apa, ihsannya apa. Ni cukup pentinglah kita nak kena tahu ni. Islam apa, imannya apa. Nak memastikan kita ni orang Muslim, orang mukmin. Ihsannya apa? Nak memastikan kita di kalangan muhsinin, orang yang ada ihsan, orang yang melakukan kebaikan. Nak jadi orang Muslim, mukmin, muhsin.
Jadi nak kena tahulah Islam apa, iman apa, ihsan apa. Islam, iman dan ihsan ni lain-lain. Tetapi nak beragama yang sempurna, dia kena lengkap ketiga-tiga. Antara Islam, iman dan ihsan. Jadi nak masuk pada takrifan iman. Iman ni bermula, iman itu membenar hati, mengaku hati, menerima hati, setuju hati kitanya akan Nabi SAW. Tu kekah dia. Iman ni benar akan Nabi. Benar akan Nabi ni pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia Nabi dengan dia dengan sesuatu. Benar dengan Nabi ni benar akan tiap-tiap perkara yang Nabi bawa. Mana? Termasuk benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia antara perkara yang mendatang oleh Nabi akan perkara tersebut adalah beriman dengan Allah. Jadi sini dia bubuh cerita bab Nabi mula-mulanya. Mana kalau kita kata apa dia iman, terima hati, mengaku hati, beriman dengan Nabi. Gitu je. Iman ni beriman dengan Nabi. Sekatu je. Bila kita beriman dengan Nabi ni, kita beriman dengan tiap-tiap perkara, tiap-tiap sesuatu hak Nabi bawa lah. Di antara hak Nabi bawanya, beriman dengan Allah. Tu perkara yang Nabi bawa. Sebab itulah besarnya beriman dengan Nabi SAW ni. Sehingga kan mazhab Maliki cerca Nabi, hina Nabi, batal Islam, murtad waliyazabillah, dan sudah tidak diterima taubahnya kembali. Itu mazhab Maliki. Cerca Nabi, hina Nabi, bawa pada batal Islam, murtad. Boleh tak nak kembali balik kepada Islam dengan bertaubat? Sudah tidak ada peluang, sudah tidak diterima dah. Lepas tu gua nak bunuh. Dia sudah tarik balik dah ni. Hak cercaan, hinaan dia tu, dia tarik balik dan dia pun mengaku dah salah. Dia kata nak taubat dah. Tak ada. Tutup buku. Kok ke mana pun bunuh. Itu mazhab Maliki. Sebab apa gitu? Sebab tolak Nabi habis. Beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah macam mana kalau Nabi kita tolak? Kita nak beriman dengan Allah ni, mari daripada beriman dengan Nabi. Yang kita beriman dengan Allah ni, siapa yang bawa? Siapa yang cerita? Nabi yang bawa, Nabi yang cerita. Apabila kita pergi potong hak sumber utama tu, tak ada lah. Macam hak berlaku pada Salman Rushdie tu. Dia kata dia sudah tarik balik, dia sudah bertaubat, tetapi dia tetap kena hidup dalam keadaan bersembunyi, berpindah randah. Bersembunyi, berpindah randah. Dalam keadaan lah berpindah randah, tersembunyi ni, tak selesalah hidupnya. Dia berkahwin pun tak kekal perkahwinan, sebab tak ada orang perempuan nak hidup dengan dia dalam keadaan bersembunyi kemudian berpindah randah. Tak ada orang nak hidup dengan dia. Maka dia pun kata dia bertaubat dah. Dia tetap kena sembunyi. Sebab perintah supaya dia dibunuh tu dikekalkan. Dan macam mana perintah bunuh dikekalkan? Dia sudah kata bertaubat. Mazhab Maliki tidak ada dah. Setakat tu je. Hukumnya bunuh semata-mata. Sebab apa? Sebab kita nak beriman dengan Allah, malaikat ke apa ke, mari daripada beriman dengan Nabi. Sebab Allah ke malaikat ke, cerita hari kemudian ke, semuanya sumber daripada Nabi SAW. Apabila tolak Nabi, tolak terus, tak ada. Tak ada. Beriman dengan Allah pun tak ada. Jadi letak sini ni, membenar hati akan Nabi, tu tajuk dia. Itu iman. Benar pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia dengan dia dengan sesuatu tu. Apa Nabi bawa ni? Daripada barang yang maklum,
barang yang diketahui. Barang ni kena kepada daripada agama tu. Diketahui maklum dengan darurah. Dengan darurah ni bukan darurah macam kata sepik. Darurat itulah. Dalam keadaan darurat boleh makan perkara yang tak boleh makan. Kalau dalam keadaan tidak darurat, tu darurat lain. Ini darurat ni, darurah ni makna apa? Diketahui dengan mudah-mudah je. Tak ngaji banyak pun tahu hak ni hak perkara agama hak Nabi bawa. Sebab perkara agama yang Nabi bawa selama 23 tahun ni ada perkara yang besar-besar, ada perkara yang halus-halus. Perumpamaan kita buat bandingannya, kalau perkara besar-besar ni tak pergi dekat pun nampak dah. Kalau perkara halus ni dia kena pergi dekat baru nampak. Dia gitu. Jadi hak kata beriman ni terima perkara hak besar-besar ni lah. Hak mana tak pergi dekat pun nampak dah. Hak ni perkara hak Nabi bawa. Maknanya perkara ni diketahui secara darurah, secara lantas lain tau. Ada tak? Lantas ada bahasa Melayu. Ke latah gitu bahasa kampung je. Perkara yang diketahui secara kecoh orang tahu belaka benda ni. Apa ke mana? Tak ada latah. Lantas tak ada. Tak ada. Mana perkara yang diketahui dengan darah ni, perkara yang diketahui dengan mudah-mudah je. Sebab apa? Sehor sangat, kecoh sangat. Orang tahu belaka hak ni perkara agama Nabi bawa. Makna apa ni? Perkara ni perkara besar, tak pergi dekat pun tahu hak ni perkara Nabi bawa. Maknanya tak ngaji banyak pun tahu. Terima hak ni lah. Ada pun hak halus-halus tu. Tu macam mana hati kita nak benar, macam mana hati kita nak terima. Banyaknya benda kita tak tahu Nabi bawa, nak terima macam mana. Perkara agama Nabi bawa ni 23 tahun. Hak Nabi bawa selama 23 tahun ni banyak mana hak kita tahu. Apabila kita tahu, barulah pergi kepada yang keduanya, kita membenar hati. Kita nak membenar hati, hati nak terima. Perkara Nabi bawa ni kena tahu baru boleh benar. Lepas tahu, benar tak benar tu kan yang kedua pula. Ada tahu tapi tak benar. Tapi hati nak membenar kena tahu. Sekarang ni perkara agama Nabi bawa 23 tahun. Banyak mana hak kita tahu? Mana? Sebahagian kecil sahaja. Hak mana? Hak besar-besar tu. Hak tu nak kena benar. Lepas tu kecil-kecil tu nak benar macam mana tahu pun tak. Tu ni hak takrif iman. Kemudian perkara yang diketahui pada agama darurah ni pula perkara yang ijma' ulama. Dia perkara yang diketahui secara mudah-mudah, terang-terang nyata, kapal peringkat kadang-kadang orang kafir pun tahu. Hak tu perkara agama hak Nabi kita bawa. Budak-budak pun tahunya. Hak tu perkara agama hak Nabi bawa. Itu dia panggil perkara yang diketahui dengan darurah, dengan mudah-mudah, dan perkara tu ijma' ulama. Tu terima tu. Contohnya perkara yang Nabi bawa orang tahu belaka, berkaitan dengan Allah. Tu orang tahu belaka. Kau kafir pun tahu. Orang Islam ni bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Budak-budak pun tahu Allah ni. Berkaitan dengan kewujudan malaikat, tu orang tahu belaka tu. Berkaitan dengan qiyamah, tu orang tahu belaka tu. Berkaitan dengan kewajipan solat, orang tahu belaka tu. Berkaitan dengan kewajipan zakat, puasa, haji, orang tahu belaka tu. Tu dia kena terima belaka tu. Jadi kita yang terdahulunya pembicaraan Islam, yang bezanya dengan iman adalah Islam ni terima zahir akan perkara yang sama. Iman percaya hati akan perkara yang sama. Ihsan laksanalah ni pula ni akan perkara yang sama. Yang beza, Islam terima zahir, iman percaya hati, ihsan laksana.
Akan apa tiga-tiga ni? Akan perkara agama yang diketahui dengan darurah. Kita nak pendek ke? Islam terima zahir akan agama. Iman percaya hati akan agama. Ihsan laksanakan perintah agama. Sebut agama ni dia agak umum. Agama hak mana ni? Agama yang diketahui dengan darurah. Dia khusus sikit. Sebab agama ni Nabi bawa 23 tahun. 23 tahun. Agama Nabi bawa ni. Kalau kita tak tahu macam mana kita sebagai orang Islam nak terima zahir, sebagai orang yang beriman nak percaya hati, benda yang memang kita tak tahu. Jadi akan perkara agama ni, perkara agama yang diketahui dengan darurah, dengan mudah, hak besar-besar. Dia hak besar-besar. Sebab itulah dia jangan kita pisahkan. Contoh, kalau kita kata sembahyang tu bahagian fiqh, itu bukan bahagian akidah. Contoh, ni tak faham. Sembahyang bahagian fiqhnya terima zahir. Terima zahir. Dan sembahyang bahagian, kita kata sembahyang bahagian Islamnya terima zahir. Mengaku solat tu perintah agama. Dah akidah ada dak bab solat. Apa tak ada akidahnya? Hati kita percaya perintah solat ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ihsan, dirikan sembahyang tu. Ni ada orang nak pecahkan, tu bahagian fiqh, bukan bahagian akidah, bukan bahagian tauhid. Cuma kalau ada beza dengan masalah akidah, sebab dalam bab, contohlah kita kata, kita pergi pada bab semayang contohnya. Dalam bab semayang ni, sebagai orang Islam kena terima, orang beriman kena percaya, adalah perkara yang ijma' ulama', yang diketahui pada agama dengan mudah, serta ijma' ulama'. Mana? Bilangan solat, itu ijma' ulama'. Rakaat solat, itu ijma' ulama'. Rukun solat, mana ijma' ulama' contoh? Rukun solatnya rakaat, itu ijma' ulama'. Sujud, itu ijma' ulama'. Itu kena terima sebagai orang Islam. Hati kena terima. Cuma dari segi bahagian fiqh amalan tu adalah sikit beza dia. Kalau tak ijma' ulama'. Sebagai contoh, baca Fatihah sendiri tidak ijma' ulama'. Mazhab Nabi tak wajib baca Fatihah, baca surah mana-mana pun. Kemudian baca Fatihah tu pula, Fatihah ni pula, hak mana hak ijma' ulama' Fatihah ni? Mula daripada Alhamdulillahirabbil alamin, itu ijma' ulama'. Adapun Bismillahirrahmanirrahim, jumhur ulama' itu bukan Fatihah, itu bukan Quran. Itu bukan satu ayat dari Fatihah. Maka tidak ijma' ulama'. Kita bermazhab Syafi'i, wajiblah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi wajib tak kita berpegang? Tak wajib, sebab bukan ijma' ulama'. Wajib tak kita berpegang Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca saat ini itu sebagai satu ayat daripada ayat Quran? Tak wajib. Sebab apa? Sebab tidak ijma' ulama'. Jadi kalau kita bermazhab Syafi'i, wajib baca Bismillahirrahmanirrahim, wajib pada baca, tidak wajib pada i'tikad. Itu adalah sikit beza dia. Sebab dia tidak ijma' ulama'. Tapi kalau perkara tu perkara ijma' ulama' yang tahu pada abang dengan cara mudah, sama je hak bab Islam dengan bab iman. Kena terima belakalah. Ada orang nak asingkan, ni bahagian fiqh ni, bukan bahagian akidah, bahagian tauhid. Bahagian fiqh hak mana? Ijma' ulama' ke tak? Ijma' ulama' dan dia tahu secara mudah-mudah orang tahu belaka. Maka bukan fiqh je, akidah pun ada situ. Akidah di situ. Akidahnya mana? Ni, terima hati akan perkara agama yang dia tahu dengan mudah.
Walaupun kita kata tu bagian fiqh, hak mana? Hak dia ketahui dengan cara mudah, ijma' ulama ataupun tidak. Hak ni tahu cara mudah. Contoh tadilah, bilangan solat 5 waktu orang maklum belaka. Rakaat solat orang maklum belaka. Hak fiqhnya kita buat, hak akidahnya kita terima. Kita terimalah. Terima akan perkara Nabi bawa yang tahu dengan cara daurah. Orang tahu belaka sembahyang 5 waktu. Orang tahu belaka subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Ni sebagai orang iman kena terima. Bukan kata tu bagian fiqh tak ada bagian akidah situ. Ni salah faham. Cuma yang kita nak cermat tadilah, hak perkara fiqh tu ijma' ulama kedak. Kalau tak ijma' ulama dia engkar, contohnya baca Fatihah tak wajib. Kejut kita ni. Mu ni warna ni. Baca Fatihah tu rukun solat kan? Tak mazhab Hanafi faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca mana-mana mudah pun. Tapi aula sunatnya baca Fatihah. Nak baca lain pun boleh. Jadi kalau engkar tak terbatal Islam dan iman. Sebab itu bukan ijma' ulama. Engkar ijma' ulama. Contohnya rokok tak ada. Tu batal Islam kalau engkar cara zahir. Hati tak terima, batal iman. Sujud 2 kali, ijma' ulama. Buat apa 2 kali? Rokok sekali, sujud sekali, sudahlah. Biar seri, biar lama. Dia engkar sujud tu 2 kali. Itu ijma' ulama. Dia ketahui secara mudah. Semua orang tahu belaka sujudnya ada 2 kali. Hak fiqhnya buatlah sujud tu. Hak pegangannya kena terima hati akan sujud tu 2 kali. Jadi nak pecahkan tu bagian fiqh, bukan bagian i'tikad. Sebab apa? Sebab antara hak Islam dengan iman sama sahaja. Perkara yang wajib diterima. Cuma bezanya Islam terima zahir, akur secara zahir. Kalau kata wajib, kita pun akurlah kata wajib. Kalau kata haram, kita akurlah kata haram secara zahir. Beza iman hak masuk dalam hati, terima hati pula. Akan perkara hak wajib, hak ijma' ulama yang diketahui secara umum, orang tahu belaka, dan hati pun terima akan larangan agama yang ijma' ulama yang semua orang tahu belaka. Bezanya zahir Islam, hati iman. Akan apa? Akan perkara yang sama. Kita pisahkan di sini hanya takrifan dia sahaja. Ini terima zahir Islam, iman terima hati, ihsan tak suruh terima saja. Buatlah, laksanakanlah. Hak kewajipan tunaikan, hak larangan tinggalkan. Itu pergi kepada bahagian ihsan. Pisau hanya takrifan sahaja. Kemudian macam terdahululah, Islam, iman, dia tidak berlaziman. Orang Islam yang tidak beriman munafik. Orang beriman yang tidak Islam, dia percaya kepada agama, perkara yang Nabi bawa, tapi dia ada halangan yang menyebabkan dia tak berani nak menzahirkan syahadah secara terbuka, secara zahir. Maka hukum atas dunianya dia orang kafir. Sebab dia tidak menzahirkan. Islam kena zahir. Tetapi apabila hati dia percaya dah kepada perkara agama, maka berimanlah dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang terima zahir dan batin terkadang tidak laksana. Dia tak semestinya ada ihsan. Terkadang orang yang ada ihsan laksana, terkadang hati pun tak terima. Ada juga. Kenapa laksana perintah agama? Kalau laksana perintah agama kan, orang buat isu pula. Orang buat isu buat. Lah. Kita bukan nak sangat, tapi dah kalau dah laksanakan kata dia orang. Terpaksalah kita kena laksana, walaupun saya pun sebenarnya tak setuju juga.
Mana ada laksana ihsan, tak semestinya ada kepercayaan. Antara tiga ni lah, Islam, iman dan ihsan. Ada. Kita laksana hanya kerana supaya tidak timbul isu. Walaupun kita sendiri pun tak berapa percaya sebenarnya. Kolok belaka tu, ketinggalan zaman belaka tu. Tapi kenapa laksana? Kalau tak laksana dia isu. Maknanya dia laksana. Tapi seolah-olah percakapan tu kepercayaannya tidak ada, imannya tidak ada. Sebab dia pun kata tak percaya. Sebab bagi dia itu perkara yang kolok, perkara yang ketinggalan zaman. Tetapi kenapa laksanakan? Kerana kalau tak laksana jadi masalah pula, jadi isu pula. Jadi kena kemah molek lah. Acak kali dah ulang tu. Islam, iman, ihsan. Beza Islam dengan iman, beza Islam dengan ihsan. Islam timbul zahir akan perkara agama, iman percaya hati akan perkara agama. Kemudian Islam terima zahir, laksana itu pergi kepada ihsan. Laksana akan perkara agama itu pergi kepada ihsan. Dia cuma kita dari segi bukan kata tauhid dengan fiqh, kita pergi kepada zahir, itu Islam. Zahir fiqh lah, terima laksana zahir. Iman ni hati, hati je bezanya. Makna dari segi zahir, apabila dilaksana dan mulut dia pun okey, zahir tu hukum dia betul, dia orang Islam yang ada ihsan lah. Macam mana tauhid dia, pegangan dia tu hubungan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan kita asingkan, oh ni bukan bab akidah, oh ni bab syariat zahir fiqh. Maknanya kalau perkara syarat zahir fiqh ni yang ijma' ulama diengkar, itu pun pakai hukum zahir juga tu. Maka terbatallah Islam dia sebab sudah tidak terima cara zahir. Bab akidah, bab iman pun kita tak tahu juga. Apabila dia cakap zahir lah pegangan dia. Tapi sebelum dia cakap gitu tu, dia sudah tidak ada kepercayaan dah kepada perkara agama. Kalau kita kata zahir ni dia panggil fiqh. Cuma kalau dia cakap tak tahulah dalam. Bila dia bercakap sahaja, maka batal Islam dia. Nyatalah dia tidak ada kepercayaan daripada awal laginya. Dia kadang-kadang di tajuk utama je kita ni, Islam, iman, ihsan. Tajuk utama je. Hak komponen agama nombor satu dulu, Islam, iman dan ihsan. Jadi iman ni membenuk hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia Nabi dengan dia, dengan tiap-tiap sesuatu. Apa dia tiap-tiap sesuatu? Daripada barang yang maklum, yang diketahui daripada agama dengan darurah. Dia ada tulis tu nombor 3 luar tu tak? Ada tak? Qauluhu, katanya, kata pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani. Qauluhu tu bahasa Arab. Qauluhu, katanya, kata pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani, barang yang maklum daripada agama dengan darurah. Artinya, arti barang yang maklum daripada agama dengan darurah ni, barang yang diketahuikan daripada segala dalil agama sebagai pengetahuan yang masyhur antara segala ahli agama hingga menyurai dengan darurah. Artinya ketiadaan fikir dan bicara. Masyhur sangat, orang tahu belaka bukan ahli agama ni, budak-budak pun tahu, orang kafir pun tahu. Itu agama yang diketahui dengan darurah. Kemudian takrifan iman di sisi ulama tauhid membenar hati. Itu saja. Sebab dalam ayat Quran dia banyak kait dengan iman adalah hati. Ulaika kataba fi qulubihimul iman.
Mereka yang dicatat pada hati mereka, mereka yang dicatat pada hati mereka akan iman. Fi qulubihimul iman. Qulub, hati akan iman. Iman kait dengan hati. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hati yang tetap dengan iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tak kala masuk oleh iman ke dalam hati-hati mereka. Jadi iman dikait dengan hati. Sebab tu di kalangan ulama tauhid, iman adalah membenar hati. At-tasdiq bil qalbi faqat. At-tasdiq bil qalbi faqat, membenar hati, membenar dengan hati, tu je. Adapun ikrar dengan lisan, adapun laksana dengan jawarih, itu bukan bahagian, itu bukan takrifan iman. Ikrar dengan lisan itu masuk kepada bahagian Islam. Buat dengan jawarih, buat dengan anggota ni, itu bahagian ihsan. Iman at-tasdiq bil qalbi faqat, benar hati, dekat tu je. Ikrar dengan lidah, terima solat wajib contohnya, itu bahagian Islam. Buat dengan jawarih, laksana perintah-perintah agama, meninggalkan larangan agama, itu pergi kepada bahagian ihsan. Iman membenar hati, itu je. Tapi biasa dengar tau, iman membenar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Biasa dengar tak? Biasa tu. Ambil mana tu? Dah sebelum ni ulangan ni. Iman tasdiq bil qalbi, benar hati, ikrar bil lisan, mengaku dengan lidah, kemudian buat dengan jawarih tu. Biasa dengar tu, mesti ada tempat ambilan. Di mana tempat ambilan? Dalam kitab tauhid kita, iman membenar hati je. Tak ada kata ikrar bil lisan, tak ada. Jadi ambil mana pula tu? Iman tasdiq bil qalbi, benar hati, ikrar bil lisan, mengaku lidah, kemudian buat dengan jawarih tu. Biasa dengar. Ambil mana? Ambil daripada orang royak. Lepas tu ambil mana? Tanya orang royak tu ambil mana? Saya tukar dengar je. Gitu. Yelah, kita dengar daripada orang mengajar. Kemudian orang mengajar tak ambil mana, apa tanya saya nya? Tanya orang mengajar lah, dia ambil mana? Sekolah. Lepas tu sekolah ambil mana? Tanya sekolah lah, jawab gitu. Dah ayah nak jawab. Dah sekolah ambil mana? Tanya apa saya? Tanya sekolah lah. Senang je nak jawab dah. Ya ke tak ke sekolah kita? Lama tak apalah. Kena tanya pula sekolah ambil mana? Dia tanya sekolah dah. Dalam buku sekolah tu ada belakang di tukang siapa yang menuliskan tau. Kan buku-buku tu ada belakang tau. Jadi dia tak kuasa dia apa ke, ada nama ke apa belakang. Tanya orang tu pula ambil mana? Ambil mana? Hak dalam kitab tauhid, iman benar hati kau ada kan? Al-Quran sebut iman hati. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Tengok tu. Qulub hati iman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tuan kata, hatinya tetap dengan iman. Hati iman hati. Tu dalil dia. Sekarang ni hak ambil 3 tadi tu. Mana dalil? Oleh ni nak dalil kan? Mana dalil? Tu sekolah lagi tu. Satu Malaysia tu. Lepas tu ramai mana ustaz hak ajar, ustazah hak ajar. Ratus-ratus, ribu-ribu tu dah. Lepas tu mana? Dah ustazah ngajar kan ni?
Ngajar orang ni. Hak tu dalam buku sekolah. Lepas tu, hak tu kan ngajar pula. Hurah guna. Hak tu kan ngajar tu hurah guna. Hurah ikut buku tek. Dia kata. Yelah buku tek. Dia huraian hak pentingnya. Ni kitab kita tak boleh panggil buku tek. Tek kau dah. Maknanya dalam buku dah kitab dah huraian dia guna. Tu kan ustazah. Dia kata orang lama huraiannya guna. Mana ada 3 tu baru sah iman. Dok, sekarang tak apalah tu. Sekarang huraiannya macam mana? Apabila imam tu kena ada 3, benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Laksana kena tunaikan. Kalau tidak cukup 3 perkara tu, macam mana iman? Sah ke tak sah iman? Sebab iman bukannya benar hati. Ikrar dengan lidah mudah je. Ya je lah. Tapi buat dengan jawarih itu kena laksanakan. Tiba-tiba banyak perkara yang tidak dilaksanakan. Macam mana iman? Tak, macam mana iman tu nak tahu? Imam tu cacat ke? Imam tu tidak sah ke? Itu nak tahu. Hak saat ni kata dah kitab ni bukan masalah pondok. Hak ni dah kitab tauhid. Dia gitu. Nak tanyanya kalau tak cukup 3, hati dia benar. Lidah pun dia ikrar, dia aku. Tapi buat dengan jawarih tak ada. Tak buat. Hati dia benar, solat tu wajib. Lidah dia pun akur, solat tu wajib. Tapi tak solat. Macam ni iman. Tak ada buat dengan jawarih. Imam tu gua ni nak tanya imam tu. Sebab dah cukup dengan takrifan lah. Iman benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Ini takrifan iman di kalangan ulama hadis dan ulama fiqh, muhaddisin dan fuqaha. Takrifan iman benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih ni takrifan iman di kalangan muhaddisin, di kalangan ulama-ulama hadis, dan di kalangan fuqaha, di kalangan ulama-ulama fiqh yang mentakrifkan iman 3 perkara tu. Dan inilah juga takrifan iman kepada puak khawarij. Puak khawarij ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Adapun muhaddisin fuqaha ahli sunnah wal jamaah. Takrifannya sama. Iman membenar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Sama macam mana pula ahli sunnah, ulama ahli fiqh dengan khawarij bukan ahli sunnah, sama pada zahir dia. Huraiannya tak sama. Ulama ahli, ulama fiqh ada ketiga-tiga ni barulah atas jalan dipanggil apa? Atas jalan ala wajh takmil, atas jalan sempurna iman, bukan atas jalan sah. Kalau kata nak sah iman, kena ada ketiga-tiga. Tak ada ketiga-tiga, setakat ada benar hati, ikrar dengan lidah tapi tidak buat, maka tidak sah iman. Itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu khawarij, bukan ahli sunnah. Mana orang yang tak solat batal iman, kafir, kekal neraka selama-lamanya. Orang tak puasa tapi hati dia benar kewajipan puasa, lidah dia pun mengaku puasa wajib tapi puasa ke tidak, maka batal iman, kafir, kekal neraka selama-lamanya. Itu khawarij. Nak sah iman kena ada ketiga-tiga tu. Itu khawarij, bukan ahli sunnah. Adapun ulama hadis, ulama fiqh,
Ada ketiga-tiga berserta dengan buat, dengan laksana, maka iman dia jadi takmil, sempurna, comel. Kalau benar hati saja, tiba-tiba tak laksana, imannya tak batal, tapi imannya dia tak sempurna. Jadi sama juga dengan pandangan ulama tauhid. Iman benar hati saja, buat ihsan, tapi buat tu jadi sempurna iman. Mana walaupun nampak macam khilaf berbeza, tapi tidak berbeza sebenarnya di antara ulama tauhid. Imam benar hati saja dengan ulama hadis mafaqah. Imam benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Dari segi nampak macam berbeza, tapi sebenarnya tak berbeza, sama sahaja. Sebab di kalangan ulama hadis mafaqah, kalau tidak laksana, imam tak sempurna. Jadi di kalangan ulama tauhid, imam benar hati saja. Lepas tu nak sempurna iman, kena laksanalah. Oh, jadi sempurna iman. Sama juga jadinya. Cuma saya biasa dengar orang yang mengajar iman dengan tiga tadi, takrifan dia. Dia kata ada tiga ni kau sah iman. Itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu macam mana di sekolah guru nak ajar, ustazah nak ajar, mesti diajar terlebih dahulu tau. Ke ustazah sekolah ni hanya terima teks saja? Bukan diajar terlebih dahulu. Apa dia iman? Iman benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Itu iman untuk sempurna. Ada tak? Ni panduan di pulak daripada hak atas ke mana? Ke pakar gohik diri lah guna-guna pun. Ke pakai lakoh-lakoh je, baca pun lakoh-lakoh je dok. Tak cerita-cerita pun. Imam benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Untuk sah ke untuk sempurna, pakai nak cerita, pakai jalan gitu je. Begitu juga ulama tauhid, imam benar hati saja. Takrifan ni sama dengan puak murjiah. Puak murjiah pun imam benar hati saja juga. Puak murjiah iman benar hati saja juga. Macam ulama tauhid, puak murjiah ni. Puak murjiah ni hak ni dikira tuan ampun semua sekali dosa. Dan puak murjiah ni setengah menghukumkan kafir, setengah menghukumkan fasik, mubtadi'. Puak murjiah ni iman benar hati macam ulama tauhid. Tapi puak murjiah ni pasal lain huraian dia. Apabila ada iman sahaja, maka kejahatan yang dilakukan tidak lekat dosa, tak kena dosa. Sebab sekat di iman suci. Perbandingannya orang kafir buat apa saja perkara baik, boleh pahala ke tak? Tak. Sebab apa? Sebab sakak di kafir dia kafir, dia buat baik, tolong orang pun semua, boleh pahala ke tak? Tak boleh apa pahala. Dah dia buat baik, tak boleh pahalanya. Dah kafir, nak pahala kat mana? Jadi sekat di kafir. Sebaliknya kata puak murjiah, orang yang beriman buat dosa, tak lekat dosa, sebab sekat di iman. Gitu puak murjiah ni. Senang apalah tu tau. Sah ke enam rukun iman, langgar habis. Judi tak lekat dosa, sebab saya sah ke enam rukun iman. Tu murjiah. Tak sama. Ulama tauhid, imam benar hati saja, tapi imam nak kuat dengan amal ibadat. Buat benda dosa, imam jadi keholmah. Itu kita ahli sunnah wal jamaah di kalangan ulama tauhid. Tapi dia punya takrifan sama. Ulama tauhid dalam kitab kita ni, imam benar hati. Ulama orang murji'ah pun imam benar hati, tapi huraiannya berbeza dengan hak tadi. Ulama hadis, ulama fiqh, khawarij, imam benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih, tapi huraian tidak sama.
Janji ada imam je. Buat baik, buat dosa, tak lekat dosa sebagaimana orang kafir buat baik. Dia buat baik. Tapi jangan kita kata pula baik orang kafir yang baik, yang amanah daripada orang Islam yang tak baik. Ada learning. Ini puak-puak liberal belaka ni. Orang kafir yang baik, yang amanah. Baik kita ambil orang kafir yang baik dan amanah daripada orang Islam yang tak baik, yang khianat. Walaha kafir itulah sejahat-jahat manusia. Kafir itulah sekhianah-khianah manusia. Baik amanah kat mana kafirnya? Kafir ni la zulmun azim kan? Inna syirka la zulmun azim tu. Tak ada dah. Zalim yang paling besar sekali orang kafir lah. Tiba-tiba kafir yang baik dan amanah lebih baik daripada orang Islam yang tak baik, yang tak amanah. Pilih antara dua tu. Kenapa nak pilih antara dua kafir yang dikatakan baik dengan orang Islam yang dikatakan tak baik? Kita pilih orang Islam yang baik lah. Ada orang Islam yang baik kan? Kita ada pilihan kan? Orang kafir yang baik dikata baik, orang Islam yang tidak baik. Kita ada orang Islam yang baik. Tapi nak ke kafir ni, orang Islam yang baik ditutup, disusuk orang Islam yang baik. Di waktu baiknya, orang Islam tu tapi tak baik. Baik kita ambil orang kafir yang baik, dan orang Islam yang baik nak buat mana? Ditutup tu. Nak ke kafir sangat. Ni berat manusia ni. Nak ke orang kafir sangat, timbul kafir baik, kafir amanah. Tak ada. Itulah solim-solim, sejahat-jahat manusia. Sekhianah-khianah manusia adalah orang kafir. Dia banding orang kafir yang baik dengan orang Islam yang tak baik, ditutup orang Islam yang baik. Apa? Orang Islam yang tak baik belaka ke? Ada Islam yang baik kan? Nak juga ke kafir. Saya masa ngaji dululah di Fotoni di Thailand dulu. Pernah timbul lah isu. Yalah, ada cerita-cerita sebenar tak sebenar, tapi benda tu kecoh. Orang tahu, ramai orang tahu. Benda kecoh, benda tahu belaka, benda masyhur ni kadang-kadang tak sebenar apa. Orang Islam kita lah di Fotoni. Dia kata baik raja dia. Raja Siap kafir tu baik daripada raja Malaysia pergi lepas mufti. Dia kata baik raja Siap, dia kata baik. Dia kata gitu. Ada singling lalu dengar. Kok mana pun orang Malaysia ni raja dia Islam. Hak Thailand tu raja tu Buddha kafir baik kok mana. Kemudian pula raja Buddha kafir tu dia bukan raja kamu. Dia raja yang menjajah kamu. Kamu Fotoni ada raja sendiri. Fotoni macam Malaysia, macam Kelantan Terengganu. Dia negara yang merdeka. Dia ada raja sendiri. Dijajah oleh Siam Buddha. Raja Siam Buddha tu bukan raja kepada orang Islam. Itu raja penjajah. Tiba dia kata baik raja dia. Raja dia hak kafir. Daripada raja Malaysia, hak lepas mufti dia kata. Nak banding mana? Ini orang Islam, orang kafir penjajah pula. Kadang-kadang dia juga ni dia masa dululah tempat sembahyang Jumaat, gambar raja dalam tempat sembahyang Jumaat. Raja kafir tu lah. Kita ni berasa Allah sembahyang aku sah kedok ni. Jadi mari dah tempat kita, masjid tempat kita, satu gambar pun tak ada. Walaupun raja tu orang Islam pun, kita tak tapik gambar raja dalam masjid Pak Jumaat kita. Ni tempat Jumaat dia tapik bubuh gambar raja kafir. Kita ni tak biasa benda gitu dah. Jadi kata berat tempat main Jumaat ni, kata ni. Bukan dalam pondok, tapi kampung luar lah. Dalam pondok tak ada Jumaat, dalam pondok ni tu kampung lah. Tengok Allah gambar atas. Masalah raja bukan masalah raja, masalah dia kafir. Kafir, lepas tu penjajah pula. Jangan duk banding. Ini orang kafir dengan orang Islam.
Orang kafir yang baik dengan orang Islam yang tak baik, dilupa orang Islam ada yang baik, pilih orang Islam yang baik. Tapi nak juga ke kafirnya, kafir yang baik. Jadi takrifan iman dua pandangan, dan kita iman sahaja, dan di kalangan ulama hadis fiqhnya tiga tadilah. Apa tu murjiahnya macam mana kena faham molek, khawarijnya macam mana tu kena faham molek lah. Jadi kalau dalam buku sekolah iman benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih tu perlu kepada huraian lah. Huraian ustazah yang mengajar tu. Ada ketiga-tiga tu barulah sempurna iman, bukan sah iman. Kalau ada ketiga-tiga baru sah iman, itu bukan ahli sunnah wal jamaah, itu khawarij. Khawarij ni orang yang tak semayang, tak puasa, orang yang berjudi minarak walaupun hanya satu kali sahaja, maka batal Islam, batal iman, kekal neraka selama-lamanya. Itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan dikendaki dengan membenar itu mengikut hati dan menerimanya akan barang tersebut itu tiada semata-mata mengetahui benar Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kita dan mengikut dan menerima. Wallahu a'lam.